عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat menghadiri kuliah selepas Isyak. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kuliah pengakhir hari ini mudah-mudahan menjadi tempat menghapuskan dosa sepanjang hari ini. Kerana ditutup dengan majlis ilmu, dan majlis ilmu majlis yang Allah Ta'ala mengkafarahkan dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan tidur kita nanti dalam keadaan bersih daripada dosa dan memudahkan dan meringankan badan kita untuk bangun bertahajud menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum subuh nanti insya-Allah. Jadi kita teruskan sambungan kitab kita, muka surat 22, kitab Jawi, kitab Rumi 109. Kitab Jawi baris yang keempat daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin Allahumma amin. Faslun, bermula sembahyang sunat. Selesai dah kita sebelum ni tentang rukun-rukun dalam sembahyang. Sehingga ke sujud sahwi dah selesai dah. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan betul dan tepat mengikut hukum-hukum syariat yang kita belajar insya-Allah. Dan seterusnya kita sembahyang sunat pula. Benda sunat ni, apa dia sunat? Buat boleh pahala, tak buat? Tak buat tak? Rugi je lah. Rugi je. Tak ada je dah rugi ni. Memang rugi. Benda sunat ni. Yuthabu ala fi'li wa yu'anqabu ala wala yu'anqabu ala tarkih. Ta'rif sunat ni buat boleh pahala dan tidak diazab, tidak diberi dosa kalau kita meninggalkan yang sunat. Cuma rugi tak buat. Kerana ada hadis lain yang menggalakkan supaya mengamalkan yang sunat ini, iaitu siapa yang memperbanyakkan sunat, maka dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia banyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sehinggalah pandangan dia tu pandangan Allah Ta'ala, percakapan dia percakapan Allah Ta'ala, perjalanan dia semua perjalanan. Maksudnya Allah Ta'ala redha dengan kehidupan dia bila kita menggandakan amalan-amalan sunat yang merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bermula sembahyang sunat iaitu beberapa bahagi, setengah daripadanya sunat rawatib. Sunat rawatib. Sunat rawatib bagi fardu yang 5 waktu. Sunat rawatib iaitu solat orang tua panggil solat apik waktu. Orang tua-tua dulu dah. Solat apik waktu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Lepas tu dia panggil apik. Kerana ada satu hadis, siapa yang melazimi 12 rakaat solat rawatib, maka Allah Ta'ala akan bina baginya satu mahligai dalam syurga. 12 rakaat setiap hari.
Maka solat rawatib solat rawatib bagi fardu yang 5 waktu iaitu 2 bahagi pula. Pertama, rawatib yang muakkad. Rawatib yang muakkad, semua muakkad yang ditutup, yang diberatkan, yang dikuatkan untuk buat. Rawatib yang muakkad, iaitu 2 rakaat dahulu daripada fardu subuh. Solat sunat subuh. Tanda 2 situ. Ada panggil juga sunat fajar. Solat sunat fajar 2 rakaat. Dan solat sunat 2 rakaat fajar ini adalah fadilat yang sangat besar. 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatain qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, Nabi sebut. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kelebihan. Kalau kita sembahyang sunat sebelum subuh. Dia lah orang yang paling kaya, kerana lebih kaya daripada isi-isi dunia. Dan bila kita sembahyang sunat subuh ni, para ulama memberi satu amalan dengan membaca 2 surah, iaitu 2 alam nashrah pada rakaat pertama dan alam tarakai pada rakaat yang kedua. Kerana ada kelebihan dia. Siapa membaca 2 alam ini, maka pada hari tersebut dia tidak akan dimusuhi oleh mana-mana musuh. Ada orang nak bergaduh dengan dia ke, bila berkat baca 2 alam ni, Allah Ta'ala akan jauhkan daripada musuh-musuh dia. Maknanya tidak bertemu dengan musuh lah hari tu. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Qabliyah zuhur. 2 rakaat. Berapa dah? 4. Dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Ni yang muakkad. Sunat muakkadah. 4 tambah 2, 6. Dan 2 rakaat kemudian tu selepas daripada maghrib. Berapa? 8 dah. Dan 2 rakaat kemudian daripada isyak. 10. Dan witir, iaitu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Dan sekurang akmalnya, yang sempurna tapi yang paling kurang. Sempurna tapi yang paling kurang sekali. 3 rakaat. 3 rakaat itu paling kurang. Paling sedikit 1 rakaat. Sekurang akmal 3 rakaat. Dan 5 rakaat. Dan 7 rakaat. Maka 9 rakaat. Tambah lagi. Maka 9 rakaat ni iaitu sebanyak-banyak witir. Ada setengah ulama kata 11. 11 tu. Maka 11 rakaat itu sebanyak-banyak witir. Tak ada dah. Saya rasa nak buat 13 lah. Tak payah rajin lah. Sebab Nabi buat sampai 11 saja. Kalau nak buat lebih, dipanggil solat mutlak lah. Solat mutlak. Kalau lebih daripada tu. Jadi kalau kita dapat beramal dengan solat rawatib 2 rakaat ni, mana-mana tu, maka dapatlah kelebihan untuk kita. Allah Ta'ala beri ganjaran dibina satu mahligai dalam syurga. Jangan tanyalah, yo ke? Jangan tanya saya, yo ke Ustaz? Ikut mung nak percaya tak percaya. Tanya gitu, pelik lah. Macam juga azab kubur. Azab kubur kena pukul, iyo ke? Payah nak jawab. Awak mati dulu bagi tahu semaya lah. Benda tu tak boleh. Benda yang dipanggil perkara sam'iyat yang kita dengar dan kita percayalah. Perkara sam'iyat. Patutlah kena ngaji tauhid. Kena ngaji belajar akidah. Jangan duk tanya macam tu. Baik. Dan waktu witir itu kemudian daripada sembahyang fardu
fardu isya. Tu dipanggil solat rawatib. Witir juga termasuk sunat muakkad juga. Yang patut kita buat, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunat witir. Nabi buat 11 lah. Dan Nabi bila sembahyang witir, Nabi suka membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan juga pada rakaat pertama, rakaat kedua dengan kuliah, dan pada rakaat yang terakhir satu rakaat tu dia membaca 3 kurs seperti mana kita buat dalam bulan Ramadan. Maka dianjurkanlah kita ni mengamalkan amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan doalah. Doa untuk kita, untuk suami kita. Macam kita ni sebagai isteri, doalah, ya Allah berilah hidayah pada suami aku, ya Allah. Aku saja yang sungguh ni. Dia bagi izin tu pun alhamdulillah. Kita nak biar kita ni suami isteri masuk syurga sama-sama. Sayang kita pada suami kita tu. Biar kita dapat masuk syurga sama-sama. Kadang kita rajin belajar, suami kita duduk tengok TV. Awak gila lagi, saya nak tengok TV lah. Letih lah. Suami kita. Jadi kita nak syurga sama-sama lah. Dapat anak pun sama-sama. Tak sama-sama tak dapat anak. Syurga pun kena sama-sama. Kalau tak, asing-asing lah. Baik. Kemudian, bahagian yang kedua, solat rawatib ghair muakkadah. Cuma tambahan sikit tentang muakkad tadi tu. Pada sembahyang isyak. Pada sembahyang isyak ada satu jenis sembahyang yang ganjaran dia, siapa mengerjakan dia 4 rakaat selepas ba'diyah isyak. Mengerjakan 4 rakaat selepas solat isyak, ganjaran dia seperti bersembahyang pada malam Lailatul Qadar. Cuma situ ada beberapa isu lah. Yang disebut dalam kitab yang dikarang oleh Ustaz Mahadijo, amalan sedikit pahala berganda. Di situ disebut mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 4 rakaat selepas isyak dikira sebagai rawatib. Adapun pada mazhab Syafi'i, 4 rakaat selepas isyak tak dikira sebagai rawatib. Yang dikira rawatib hanyalah 2 rakaat selepas isyak. 4 rakaat selepas isyak tu dikira sebagai solat qiyamul lail. Mana bagi kalau kita nak taklid mazhab Hanafi, kita kena ada ilmu bahawa pendapat dia ni 4 rakaat dikira sebagai rawatib. Ada ilmu tentang pendapat dalam mazhab Hanafi. Boleh ikut ke? Boleh. Seperti mana kita juga ikut dalam bab ijtihad dalam bab zakat. Zakat kita ikut mazhab Hanafi, bukan Syafi'i. Beli keluar zakat menggunakan duit ni. Guna duit ni ikut mazhab Hanafi, bukan Syafi'i. Kita memang sini majoriti ikut Syafi'i, tapi dalam keadaan bermazhab ni ada kelonggaran dia. Kerana maslahah untuk kemudahan pengeluar zakat. Kalau pakai beras kan nanti nak mengagihkan, susah macam-macam lah yang telah diijtihad para ulama. Maka dalam sembahyang ba'diyah isyak tu, kalau ikut mazhab Syafi'i, pendapat fuqaha dalam Syafi'i, 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat itu baru dikira sebagai 4 rakaat yang dapat ganjaran solat seperti di dalam Lailatul Qadar. Kalau kita rasa banyaknya 6 rakaat kalau ikut Syafi'i, mati kalau 6 rakaat ni. Matilah 6 rakaat. Biar mati tak apa. Mati buat ibadat. Kau takut nak mati buat ibadat. Mati yang dicemburui, mati dalam ibadat ni. Kenapa ni mati ni? Mati 6 rakaat tadi sembahyang isyak. Tak apalah. Takut. Biar mati, nak tengok mati ke tidak 6 rakaat. Kalau ikut fuqaha Syafi'i. Kalau nak ikut Hanafi, 4 rakaat yang dikira sebagai rawatib ba'diyah isyak. Tu. Benda ni ya
Ya. Sa- sama lah. Sama juga. Kalau kita ikut yang pengetahuan kita mengatakan dalam fuqaha mazhab Hanafi 4 rakaat ba'diyah isyak, dia kata itulah juga yang 4 rakaat yang dapat ganjaran sembahyang dalam Lailatul Qadar. Kalau ikut fuqaha Syafi'i 4 rakaat itu ialah solat malam selepas isyak. Mana selepas isyak tu pendapat lama kata sama ada buat di selepas solat isyak ataupun mana-mana 4 rakaat selepas waktu isyak, pukul 11 malam ke 12 malam ke, nak buat di rumah ke, nak buat masjid ke, tak kisah. Cuma zahir hadis 4 rakaat dibuat di tempat yang solat berjemaah, zahir hadis. Tapi ulama mentafsir pada zahir hadis itu kerana ada hadis-hadis yang lain lagi memberi kelonggaran. Tak semestinya berjemaah di masjid, di rumah pun boleh juga kita lakukan. Terutama kepada ibu-ibu yang tak dapat pergi ke masjid. Cuma kalau kita nak beramal zahir hadis, tak ada masalah lah. Mana kalau orang lelaki lepas sembahyang isyak, dia buat ba'diyah 2 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi solat untuk qiyamul lail. Solat qiyamul lail untuk dapat ganjaran solat dalam Lailatul Qadar. Itu. Itu sedikit bahasan ilmu. Sebab tak ingat lagi sebab baru petang tadi je. Petang tadi je. Kat Masjid Husain duk bahas buat semayan ni. Jadi ingat kan. Ada lupa juga. Taib. Dia kira sebagai solat. Jadi ada dekat pihak dia. Dia boleh nak buat 2-2, boleh nak buat 4 sekaligus. Boleh nak baca setiap rakaat baca surah, boleh. 2 rakaat saja baca surah pun boleh. Nak tahiyat pun boleh, tak nak tahiyat pun boleh. Atas expert kita macam mana. Kalau kita tak berapa expert, jangan ambil setiap baca surah. Nanti tukar 3 ke 4, 3 ke 4. Kalau kita expert tak apa. Niat sama dengan solat ba'diyah. Usolli sunnatul isyak. Ba'diyatan lillahi ta'ala. 2. Jadi 6 semua sekali. Kalau Syafi'i. Kalau Hanafi, guna Hanafi, ba'diyah belakang. So, 2. Tu beza situ je. Beza situ. Baik. Itu tentang solat isyak yang ba'diyah tu. Baik. Kemudian keduanya rawatib yang ghair muakkad, yang tidak muakkad, yang tak berat lah, iaitu ditambah 2 rakaat dahulu daripada fardu zuhur. Ditambah. Tadi sebelum zuhur tadi ada dah 2. Kan? Jadi tambah lagi 2. Jadi berapa? Jadi 4. Muakkad dengan ghair muakkad jadi 4. Dan 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat kemudian daripadanya. Jadi 4 sebelum, 4 selepas. 8 rakaat, 4 sebelum zuhur jadi 4. Matilah. Semayang terawih 8 rakaat pun bising. Inilah nak gaji banyak ke nak overtime. Tapi kalau kerja sanggup overtime, nak semayang, matilah. Kalau kerja sanggup overtime tak? Siap bawa tilam toto kat pejabat. Nak overtime. Gitu juga kita ibadat pun nak overtime memang keletih. Overtime memang penat. Ganjaran dia apa? Puas hati. Itu dia. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar. 4 rakaat sebelum asar dipanggil ghair muakkad. Sebelum asar 4 rakaat.
Setiap tu semua ada kelebihan belaka. Nabi sebut ada kelebihan belaka. Tak silap saya kalau yang sebelum asar ni, Allah Ta'ala mengharamkan badan dia daripada api neraka. 4 rakaat sebelum asar. Diharamkan badan dia daripada api neraka. Jangan tanya, ya ke? Aduh. Ya ke tak? Tahu lah hadis Nabi ke sebut itu. Carilah kitab tu lah. Kitab amalan sedikit, pahala berganda. Yang Ustaz Mahathir buat tu. Sekarang. Ustaz Mahathir buat satu kitab baru lagi. Kitab yang diisi dalam tu sebanyak 2,500 masalah fiqh. Baru terbit. Baru terbit. 2,500 permasalahan fiqh. Ustaz Mahathir dia rajin menulis. Baik, kemudian dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Sebelum maghrib, lepas azan maghrib, sebelum nak maya tu, qabliyah maghrib. Ini ghair muakkad. Dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Itu dia. Dan rawatib Jumaat seperti zuhur jua. Mengikut Syekh Qadhi Husain ni, dia kata, dalam kitab ni kata, untuk hari Jumaat sama seperti mana zuhur, 2 sebelum, 2 selepas, ataupun 4 sebelum, ataupun juga 4 selepas. Kan? Cuma adalah pendapat-pendapat ulama lain kata bagi Jumaat dia tak ada qabliyah. Dia ada hanyalah solat mutlak. Terutama kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah ke, dia azan sebelum masuk waktu. Lepas kita kalau kita tak tahu, kita pun sembahyang qabliyah. Waktu tak masuk lagi. Jadi sembahyang apa yang kita buat di Mekah Madinah? Sembahyang mutlak. 2 rakaat. Sembahyang mutlak. Sini kalau kita nak berpegang kepada kitab ini, tak ada masalah. Kita tanya dia, awak ni pegang mana ni 4 rakaat sebenarnya? Baca kitab ni lah. Syekh Qadhi Husain ni. Syekhul Islam Kedah. Mana kalau kita nak pegang mana-mana kitab fiqh boleh. Kalau ada orang persoal, awak ni ambil mana kita ni? Saya belajar kitab Syekh Husain Nasir bin Tayyib Mas'udi Banjari. Ni. Syekh Husain Qadhi Syekhul Islam Kedah. Kalau betul dia, betul lah saya. Takkanlah ulama ni dia nak buat sesuatu yang merugikan umat. Kan? Ada orang petikai mana. Yang tu suara-suara macam tu. Yang penting kita mengaji kitab ni, kita pegang isi kitab ni, dah cukup mada dah. Mada dah kita. Sebab kita bukan orang yang ahli dalam ijtihad. Kita bukan ahli dalam ilmu alat, ilmu nak istimbak hukum daripada Al-Quran dan hadis. Memada kita mentaklid pada mazhab dan juga imam ulama yang menghuraikan ilmu kepada kita ni. Itu dia. Jadi kalau Jumaat, rawatib Jumaat seperti zuhur jua. Itu dia. Ni sembahyang sunat, solat sunat, rawatib dan ghair rawatib muakkad dengan ghair muakkad. Ya. Usolli sunnatal mutlak. Aku sembahyang mutlak, solat mutlak kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau bahasanya, usolli lillahi ta'ala. Usolli lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Dia tak ada waktu haram, solat mutlak ni. Bila-bila boleh. Nak sembahyang macam mana pun boleh. 2 rakaat. Lebih pun tak apa. Solat mutlak ni 1000 boleh. Solat semata-mata solat. 2 rakaat. Sebab dia tidak didatangi, diawali dengan mana-mana sebab. Kita memang nak semayang. Boleh? Solat mutlak boleh? Solat mutlak boleh. Bila masa boleh. Duha, solat qada sunat boleh lepas asar. Yang penting dia qada. Contoh dia Allah dah memang terbiasa semayang qabliyah asar. Sejak daripada umur 5 tahun lagi.
Tak pernah tinggal. Jadi hari itu sekali tinggal. Dia pun qada. Kau boleh asar ni lepas asar. Qada. Sebenarnya qada boleh lepas asar. Lepas subuh boleh. Ada satu surau, tak nak sebut lah. Lepas subuh, pakat semayang belaka. 2 rakaat. Saya pun confused. Semayang apa pun cik-cik ni? Nah, lepas tu bila tanya, dia kan terlepas solat sunat subuh. Pakat bangun. Nah, bagusnya dia qada. Ada ustaz kata, kalau dah terbiasa bolehlah qada. Kalau hari-hari tinggal sunat ni, nak qada juga tak boleh. Yang qada ni kita yang sekali-sekala baru kita qada. Ni hari-hari tinggal qada, hari-hari tinggal qada. Qada kenapa? Hari ni tinggal, esok tinggal. Dah. Ni orang yang terbiasa tinggal. Dia tinggal pun sekali, 2 kali. Tapi kita tahulah. Dalam seminggu tu, mungkin seminggu tu dia straight. Tiba-tiba hari tu, hari cucu balik rumah dia, tertinggal. Letih main atromeng dengan cucu dia malam tadi. Terlajak sunat subuh. Wallah alam, suka baiklah. Jadi selepas subuh boleh qada, lepas asar boleh qada. Bila kita solat luar daripada waktu dia, automatik jadi qada. Tak sebut qada pun boleh. Nak sebut pun boleh, tak nak sebut pun boleh. Contoh kita sembahyang zuhur lepas asar. Saja aku sembahyang zuhur kerana Allah Taala. Tak sebut qada pun tak apa, sebab benda luar pada waktu automatik dia jadi qada. Soalan yang panjang nak. Dia baca askar kalau pergi sembahyang dia biasa maupun tak sempat. Kamu tak sempat. Boleh qada. Kalau kita dah biasa tak apa. Kita dah biasa memang buat. Tiba-tiba hari tu terlambat. Tak apalah. Ni syarat kita ni memang orang yang sentiasa melazimi sunat. Tapi kalau kita rasa melazimi baru seminggu je. Sebelum ni lambat. Tak jadi. Memang dia lazim bertahun. Tiba dalam setahun tu sekali je. Tu boleh qada lah. Ni seminggu lazim. Tinggal. Tu atas kejujuran kita. Nak qada lain lagi banyak lagi. Tu dia. Tapi kalau kita memang rasa sentiasa melazimi, tak apa, boleh. Boleh kita qada. Tak ada masalah. Ada keharusan. Ada satu masjid ni di Seremban. Dia selepas azan maghrib dia terus iqamah. Dia tak buat 2 rakaat qabliyah tadi. Kita biasa buat qabliyah kan. Boleh qada tak selepas solat maghrib? Dah terbiasa, boleh Masjid tu memang tak buat qabliyah. Tak tahu lah masa apa tu ikut. Tak ada mazhab mana-mana. Dia nak ambil waktu maghrib ni kan pendek. Dia nak supaya tempoh kuliah tu panjang ke, itu cara dia. Tapi kalau kita ni memang ahli ibadah, dia panggil abid, memang kita lazim benda tu, gilah musafir ke mana ke, duduk hotel mana-mana pun tak pernah tinggal. Letih macam mana pun tak tinggal. Tu qada lah. Kita kalau pergi musafir, duduk hotel, tak ada dah. Saya lah cerita ni, orang lain tahu. Duduk hotel, jawab dia, subuh, bilik lah. Kalau orang yang ahli ibadat, duduk hotel, subuh dia cari masjid lagi, turun. Tu memang ahli ibadat sungguh tu. Kita kalau duduk hotel, jawab dia, subuh kat hotel. Walaupun masjid depan tu je. Bukan ahli ibadat lagi lah kita ni. Sejuk duduk hotel, bilik hotel sejuk. Nak turun pula dengan tukar lift lah. Patutlah kita ukurlah diri kita ni. Setakat mana kita ni betul-betul ahli ibadat ke belum. Kalau kita ni memang ahli ibadat, abid. Rasa rugi ni. Qada lah. Kalau dia kata, lah. Berkata nak malah, jujur tanya diri kita sendiri. Kalau kita nak tarbiyah diri kita, maka kena jujur dalam ibadat kepada diri kita. Kerana manfaat untuk diri kita. Kalau kita jujur, kita qada. Tak ada masalah. Boleh. Ada sebab apa? Ada keharusan untuk mengerjakan dia. Itu dia. Baik. Kemudian, dan setengah daripadanya lagi, sembahyang sunat iaitu sunat duha.
Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya lagi yang terlebih afdal 8 rakaat. Ada lagi solat sunat sebelum tu iaitu solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq. Lepas lebih kurang dalam 16 minit baru masuk duha. Nah, kita sekarang ni takwim kita tu dah sedia tempoh-tempoh kerana ukuran ahli falak tu dia dah kira dah. Jadi ada setengah ulama kata isyraq dan duha tu sama saja. Isyraq dan duha tu sama kerana beza masa 16 minit 17 minit je beza dia. Kerana kelebihan mengerjakan solat duha dan isyraq ni diberikan pahala seperti mengerjakan ibadah haji dan umrah tamatan Nabi kata. Sempurna. Fadilat mengerjakan solat duha dan sekurang-kurangnya berapa? Sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat dapat dah. Kalau 8 rakaat macam mana? Kalau 2 rakaat dah dapat tamatan. Tapi 2 rakaat tu yang kurang akmal, yang lebih afdal dan akmalnya 8 rakaat. Maka kita tak tahulah. Sebab orang ni pandai kira kan. Kalau 2 rakaat dah tamatan, 8 rakaat mesti lebih lagi tamatan. Sebab dia juru audit dulu, pandai kira tu. Itu kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Kita nak buat 2, kena buat 8. Allah Ta'ala lah yang memberi dan menilaikan segala amal ibadat kita. Bergantung di atas ikhlas kita. Baik, bermula waktunya. Waktu duha itu kemudian daripada naik matahari segalah. Ukuran zaman dulu segalah, yakni 1 lembing. Matahari daripada permukaan bumi ni. Kita sekarang tak pakai galah-galah dah. Kita guna minit kerana kita ada ukuran ahli falak dengan teknologi yang canggih. Lebih kurang dalam 28 minit maka masuklah waktu duha. Hingga bila waktu duha ni? Hingga gelincir matahari. Yakni apabila bila masuk waktu suhur. Boleh kita kerjakan dia. Kerjakan solat duha. Dan inilah lafaz niatnya usalli sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ni. Maka apa surah yang sunat dibacakan? Maka Nabi SAW dia baca wasyamsi wadduhaha dengan wadduha. Ada lagi surah ni saya lupa. Sebab amal 2 surah tu lah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari semua tu. Dan surah Ad-Duha 2 rakaat. Maka kelebihan dia seperti mengerjakan haji. Dan banyak fadilat mengerjakan solat sunat duha ni. Menarik rezeki. Macam-macam. Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Dan solat sunat duha ni juga sebagai salah satu zakat sendi badan kita. Badan kita ni ada lebih kurang 360 sendi-sendi. Maka bila kita mengerjakan 2 rakaat duha ataupun 4 rakaat paling-paling akmal, kita telah mensedekahkan badan kita dengan tasbih, tahmid dan takbir. Tu badan kita. Sedekah sedekah badan dia panggil. Sedekah infak nafkah badan kita dengan solat 2 rakaat duha ataupun 4. Yang paling afdal 8. Maka dalam 8 tu paling kurang-kurang akmal adalah 4 rakaat solat sunat duha. 4 rakaat tu paling kurang akmal. Paling sedikit tu 2 lah. Macam witir tu lah. Paling sedikit 1. Witir tu paling sedikit 1 rakaat. Dan paling sedikit pada 1 rakaat tu sembahyang duduk. Pasal duduk tu paling sedikit baca Fatihah saja. Tu tak tahu nak buat apa dah tu. Dah 1 rakaat duduk lagi, Fatihah saja lagi. At-tahiyat pun wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum. Main merekah dah. Lepas tu main telefon 2 jam. Semayang nak rekah. Main telefon berjam-jam. Tak khabar, tak sedar main TikTok 2 jam. Serah. Habis bateri tidur.
Na'udzubillah. Jangan ada amal macam tu dah. Gaya hidup kita ni jangan sampai kita tidur dengan tidak ada persediaan nak tidur. Persediaan nak tidur ni tutup segala alat-alat komunikasi, tutup semua kan. Duduk jauh-jauh, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kenapa tu? Dia adalah suplemen untuk badan kita. Suplemen. Nah, ubat-ubat lain tu suplemen juga. Itu suplemen jasmani. Suplemen rohani kita, sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ini diajar Rasulullah kepada Fatimah sebagai kekuatan jasad dia. Kekuatan jasad Fatimah, yang mana Nabi SAW diminta oleh Siti Fatimah dan juga Sayyidina Ali dalam keadaan dia malu nak minta pembantu rumah. Kerana Siti Fatimah ni tangan dia naik ke matu buat kisah. Agak-agak bersama mana kisah dia? Kisah orang Arab ni. Saya pernah pergi Taif masa buat umrah, Jumaat umrah, pergi ke Taif, Museum Taif. Alat kisaran dia kurang ni. Besar tayar lori. Cikgu pergi dah ke? Besar tayar lori. Lebih kurang ya besar tayar lori. 2 lapis. Yang atas ni nak tolak ni, nak pusing ni. Dan buat masuk biji-biji gandum lalu tu. Tolak. Ada masa saya pergi Museum Taif tu ada 3 biji. Memang itulah alat kisar yang orang Arab guna. Maka boleh jadi itulah yang diguna oleh Sayyidatina Fatimah. Macam mana tak naik ke mata? Untuk nak makan ahli keluarga dia. Penat Siti Fatimah pergi mengadu Rasulullah nak minta pembantu rumah lah. Maka Rasulullah kata, aku bukan tak nak bagi. Aku ni mengajar ahli-ahli sufah untuk zuhud. Makan pun aku sendiri makan tak cukup. Maka Rasulullah SAW ajarlah. Dan dia tak bagi pembantu. Tapi bagi sesuatu yang lebih baik, iaitu zikir. Dan berkat daripada zikir ni, dia mengamal, alat kisah tu bergerak dengan sendiri. Tu keyakinan kuatnya Fatimah. Alat kisah yang berat tu bergerak sendiri. Betul lah. Amalan ni baca bila? Sebelum tidur. Dia suplemen untuk kekuatan jasmani kita. Subhanallah 33 kali. Sekejap je. Lebih sekejap daripada tengok 10 kali video TikTok. Subhanallah. Lepas tu tidur. Baca doa yang diajar oleh Rasulullah, yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'hu faghfirli dhanbi. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu min ibadikas salihin. Doa kita baca tu. Ataupun yang paling pendek, bismikallahumma ahya wa amut. Dah. Bismikallahumma ahya wa amut. Gak ambil pula telefon. Tak tanggap tu sanggap. Tak jadi nah. Bismillahirrahmanirrahim wa amut. Gak ambil balik mai pula. Pahulang balik. Jadi gitulah. Kita orang mukmin ni bersedia nak tidur ni, tinggal segala-galanya, lupa segala hadirnya, ingat daripada pagi tadi apa urusan kita dengan manusia-manusia. Kita ada dengki ke, kita ada buat jahat kepada manusia ke. Pukul 8 tadi kita ingat tadi. Oh, gi situ, gi sini. Oh, gi berjual, gi berniaga. Oh, gi ya Allah, ya Allah. Kita pun astagfirullah, astagfirullah. Ingat pukul 8, pukul 10, pukul 12, pukul 1, pukul 2 petang, pukul 3 petang, pukul 5 petang. Masa nak tidur ni, rekod balik. Sambil-sambil astagfirullah, astagfirullah. Sampailah. Petang masuk ke malam. Sekarang ni alhamdulillah dulu astagfirullah. Tu dia. Maka tidur kita dalam keadaan kita pun astagfirullahaladzim. Itu yang akan menguatkan roh kita. Akan menguatkan badan kita untuk bangun nak tahajud malam nanti. Recall. Bangun tidur tadi macam mana? Baca doa ke tidak? Ya Allah, aku ni sembang je. Maka kita niatkan dalam diri kita ni,
supaya kita ni dapat adalah hati ni cinta ibadat. Cinta kepada ibadat. Fikir sentiasa ibadat, nak buat 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 ibadat. Rasa umur ni makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Cinta kepada akhirat. Dua benda je. Cinta pada akhirat. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku ni orang yang cinta kepada dunia. Dah, dunia ni tak ke mana-mana. Cinta. Maka benda tu bila kita buat semasa sebelum tidur. Sewaktu lampu sudah dipadamkan. Sunat tidur dalam gelap. Tidur dalam curah ni makruh. Sunat kita tidur dalam gelap. Sebab apa? Bila gelap tu badan kita. Dan sunat kita tidur kaki kita dalam keadaan tertutup. Sunat selimut kaki. Jangan ngatuk bing tidur. Tanda orang tu bersedia tu tidur kaki dalam keadaan tertutup. Mulakan tidur baringnya ambil sunat miring sebelah kanan. Dah tidur tu dah nak kaki dekat kepala kat kaki ikutlah. Masa tidur tu sunat dulu. Duduk macam ni dulu. Ingat mati macam mana kita dibaringkan bila kita mati nanti. Sunat tu semua. Gitulah. Kita nak tidur ingat akhirat, ingat ibadat. Itu mudah-mudahan insya-Allah. Habis. Sekali lah. Dan setengah daripadanya lagi sembahyang sunat 2 hari raya. Wallahualam. Sekali lah. Ada salah lagi ke? Ya. Saya ada baca satu isu lah. Semayang tapi bahagian dalam pakai baju lengan pendek. Terkung sikat. Kalau yang masyarakat tu ternampak bahagian sini, tapi tak ada ajnami nampak dia punya solat dia sah tak tak. Kedua, selain daripada amal soleh yang kita boleh sedekahkan kepada arwah, mencari ilmu juga boleh kita sedekahkan juga. Nombor 3, hukum meragui Allah, Nabi Muhammad tapi di dalam hati. Tapi bukanlah selalu dia cuma sekadar lintasan. Apa dia? Meragui. Nabi Muhammad tapi bukanlah selalu cuma Okey, soalan pertama One Piece. Biasa dengar isu yang terbaru ni kan? One Piece, bukan filem tu. One Piece ada filem One Piece. Kita orang tua tak tengok lah. Budak-budak lah tengok One Piece. Adaptasi daripada komik. Anime. One Piece juga. Dia boleh tangan panjang tu. Tak tengok, memang tak tengok lah. Saya je tengok. Sebab ngajar semak labu. Jadi budak-budak muda kena ambil tahu lah juga. Sebut One Piece sebab telekong dia tak tahu. Kalau One Piece tu tahulah. Kita budak terbalik. One Piece filem tu tahu. Baguslah kita memang nak mati dah lah tu. Jadi isu tentang semayang perempuan tu, isu One Piece, Two Piece kan. Dia sebenarnya para ulama benda ni dah buat tu lama dah. Cuma misunderstanding kita saja. Misunderstanding kita dalam semayang, cara pemakaian telekong kita je. Telekong orang-orang zaman dulu, zaman-zaman ibu-ibu atak tu dulu, telekong yang atas ni labuh. Cuma trend telekong yang baru sekarang yang dibuat daripada Vietnam, buat daripada Kemboja. Ya, tak tahulah macam mana cara dia buat tu. Makin senteng. Satu. Dan dia buat pula dalam bila senteng, kita orang perempuan ni satu nipis tapi dalam dia tu pakai lengan pendek. Dan aurat bagi lelaki perempuan bahagian bawah tak dikira aurat. Masuk bawah situ ialah bahagian lubang kaki. Adapun kain telekong perempuan ni yang layer pertama tu itu bukan bawah, itu dipanggil sisi. Tepi.
Dia tepi tepi gini. Maka bahagian tepi ni kalau terbuka, dia telah ternampak aurat. Itu tak boleh. Jadi jalan penyelesaian dibuat oleh para ulama untuk menyelesaikan isu ni. Nak pakai lengan pendek boleh. Tapi semasa kita akan takbir tu dengan keadaan kita memegang kain telekung kita tu. Ni. Rapat. Sebab apa? Orang ada ke orang tak ada ke, dia kira sebagai terbuka aurat. Kerana ni bahagian tepi, bukan bahagian bawah. Yang bahagian bawah ni bahagian kaki, itu bawah. Orang lelaki dia sujud. Orang lelaki dia sujud nampak paha, tak batal. Cuma orang perempuan nampak kaki tu je tak boleh. Tapi kalau orang perempuan dia pakai baju macam baju kurta, pakai seluar labuh, dia pakai stocking, sah. Asalkan tak nampak warna kulit. Payahlah pakai orang kain telekung ni. Dia pakai baju kurta longgar. Kain telekung dia ikat kacing rapat sini. Dia semayang. Masalah. Boleh. Sah. Kalau masa ditarim dulu. Dia tarim dulu. Orang Arab tarim. Perempuan tarim. Dia pakai one piece semua. Bila pakai one piece. Kemah lah. Dia butang sini. Ada masalah. Kalau dia pakai hanya one piece, betul-betul one piece. Dekat badan dia tak ada, memang one piece. Tak apa. Sama juga orang lelaki. Orang lelaki ni pakai jubah. Memang selai jubah. Selai je. Boxer tak pakai, spender tak pakai. Cuma dia pakai jubah, dia butang rapat sini. Sebab daripada atas aurat. Bila dia rokok, kalau terbuka ni, contoh dia pakai baju tak butang. Dia rokok dan dia tak pakai kotak kating macam tu, maka batal sembahyang dia. Dan juga hati-hati kita orang lelaki, suami-suami kita yang pakai yang pakai kain yang bawah daripada pusat. Pakai kain plekat bawah pusat, kemudian baju tak butang. Maka terbuka dan terdedah sampai ke nampak bawah pusat semasa rokok. Batas sembahyang dia. Nak selamat dia kena pakai kain plekat atas pada pusat. Nak butang tak ada masalah. Sebab apa? Daripada atas. Itu yang membatalkan sembahyang dia. Benda ni bahas lama dah. Jadi yang isu one piece tadi, one piece or two piece, jalan penyelesaian dia, kita yang perempuan nak solat, rapatkan kain telekung. Kalau kita pakai baju lengan pendek. Kalau nak selamat, kita pakai sweater. Sebelah dalam pakai sweater sekejap, pakai telekung. Sweater kan dia ada getah sini. Sauk telekung. Allahu Akbar. Di bawah memang dah kemah dah. Tepi ni je. Tangan kita ni. Sini memang dah rapat dah. Selamatlah. Cuma cara lagi nak pegang kain telekung. Itu je. Bahagian ni je. Isu yang ni sekarang ni. Satu lagi dia akad takbir tu kuat, tinggi. Kita menjaga kewanitaan akad situ je. Situ je. Jangan. Cuma bahagian ni je lah. Tu cara dia. Cara selesai dia itulah. Peluk kain telekung tu ataupun pakai baju yang menutup bahagian lengan. Ataupun pakai stocking lengan. Nak sembahyang pakai stocking lengan yang panjang sampai sini. Settle. Dan kita dah ada anak tudung dalam kan. Anak tudung memang dah ikat sini dah. Sini pun dah rapat, sini dah rapat dah. Memang rapat. Ada lagi ikat dari belakang ulok macam tu. Dah, selamat insya-Allah. Yang kedua, apa tadi? Menuntut ilmu. Boleh tak kita sedekah pada orang tua kita? Boleh. Ini juga dia jadi sebagai amal jariah. Ya Bu. Yang mana? Soalan kedua. Soalan kedua dia tanya, boleh ke hadir majlis ilmu ni kita sedekahkan pahala kepada orang tua kita telah meninggal dunia? Boleh. Kerana ni sebagai ibadat juga. Dan kelebihan dia, kalau kita ni anak kandung daripada ibu, kita hadir majlis ilmu tak perlu niat, automatik sampai kepada ibu bapa kita.
Kerana ini salah satu ibadat dan amal jariah kita kepada ibu kita. Hatta dia masih hidup lagi pun dia dapat. Tak perlu niat saya sedekahkan pahala ni kepada ibu saya tak. Kecuali pada orang lain yang bukan ibu dan ayah kita. Saya sedekahkan pahala ni kepada Abdullah bin Kasim contoh. Tapi kalau ibu bapa kita, darah daging kita, tak perlu. Perbuatan kita ni dah Allah Ta'ala kira sebagai ibadat, dikira sebagai anak yang soleh sampai kepada dia. Tu. Jadi boleh. Ni ibadat ni. Dapat ilmu lah. Dapat ilmu kita sedekah kepada dia. Dengan syarat satu lagi jangan tidur tu je. Boleh. Automatik dapat. Automatik dapat. Itu kelebihan kita hadir majlis ilmu. Itu dia. Yang ketiga, rasa ragu-ragu. Itu bisikan syaitan. Maka kena kuatkan dengan zikir. Zikir la ilaha illallah banyak. La ilaha illallah. Dan juga kena banyakkan mempelajari ilmu akidah. Dan bila datang lintas satu, kita sebut amantu billah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan juga iringan istighfar. Dia datang tu kerana kita ada mungkin itu satu ujian daripada Allah Taala lah tu. Ujian untuk nak mengganggu keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan pada kita semua dengan berkat majlis ilmu, dan kita harap semoga Allah Taala jauhkan daripada sifat bosan dalam majlis ilmu. Syaitan memang kerja dia bosan lah duduk dalam majlis ilmu, sakit lutut, sakit pinggang, sakit mata, pedih mata semua ada. Syaitan dia buat macam tu lah. Tapi kalau tengok TV, pedih mata pun kuat lagi sampai merah-merah. Itulah. Jadi kita buat macam itulah. Sebut kepada nafsu, nafsu, mu ni tak malu ke? Kalau bak dunia bersungguh, kalau bak akhirat ni berkira-kira. Sebut kepada nafsu kita. Bukan suruh cakap sorang-sorang kepada nafsu kita. Kalau buat contoh dalam bab supaya ikhlas kita ibadat. Nafsu ni, mu kalau depan orang buat ibadat cantik. Tapi kalau sorang-sorang, lebih baik kita malu kepada Allah Ta'ala yang memberi pahala daripada malu kepada orang yang tidak boleh beri pahala kepada kita. Sebut gitu. Jadi buat ibadat dengan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Itu dia mudah-mudahan insyaAllah. Kita haraplah sama-sama kita semua Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik hidayah dapat melaksanakan ibadat kepadanya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an muhidatan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulatan wa sa'adatan darin hasanatan khatamatan khairizqin. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa asina akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.